Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan sambung bahagian ketiga unit 6 pengukuran. Okey, cikgu nak tunjukkan bagaimana kita mengukur isi padu cecair. Okey, untuk mengukur isi padu cecair. Okey, pertama kita mesti meletakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Okey, kita letakkan di tempat yang rata seperti ni, silinder penyukat. Okey, selepas dah letakkan di tempat yang rata, tuangkan air. Okey, yang kedua, tuangkan air ni yang pertama, kedua tuangkan air ke dalamnya. Dan ketiga, kita akan letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat. Apa tujuannya? Supaya bila kita nak baca bacaan pada silinder penyukat, ia nampak jelas. Okey, dan yang keempat, paling akhir sekali ialah melihat bacaan dengan meniskus. Okey, apa meniskus? Meniskus ialah permukaan cecair dalam satu bekas yang kelihatan berkeluk. Maksudnya, kedudukan mata tu mesti berada pada aras meniskus seperti ni. Okey, mesti berada pada aras meniskus betul-betul. Okey, tu dia. Okey, seterusnya, bagaimana untuk mengukur isi padu pepejal tidak sekata? Okey, untuk mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Okey, apa maksud isi padu pepejal tidak sekata ni? Macam mana cara untuk ukur? Ialah melalui kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air. Okey, isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Maksudnya, air yang tersesar ni, air yang terkeluar ni samalah bersamaan dengan isi padu objek ini. Okay. Pada awalnya, sebelum batu dimasukkan ke dalam air, ini aras awal air, isi padu awal air. Kemudian bila dimasukkan sahaja batu ke dalam isi padu cecair, air akan tersesar. Maksudnya ternaik ke atas ni, inilah air yang tersesar ni lah sama dengan isi padu objek. Okay, kaedahnya ada dua. Okay, kaedah untuk mengukur kaedah sesaran air ada dua. Yang pertama, menggunakan silinder penyukat. Seperti ini. Okay, silinder penyukat. Mula-mula 20 ml belum masuk batu. Selepas masukkan batu, terus naik 30 ml. Okay, perbezaannya tu, kita tolakkan 30 tolak 20, dapatlah 10 ml. 10 ml ni lah isi padu batu atau isi padu objek. Okay, kaedah kedua, menggunakan tin Eureka dan menggunakan silinder penyukat. Okey, isi padu air yang tersesar sama dengan isi padu batu. Jadi, yang terkeluar air yang tersesar ni, inilah isi padu batu. Okey, jom kita cuba buat dalam buku aktiviti. Okey, ini macam mana kaedah untuk kita mengukur isi padu menggunakan silinder penyukat. Okey, kita kena susun kaedah ni dululah, satu persatu kita kena susun. Lepas tu dan tulis nombor 1 hingga 4 ikut urutan. Okey, baik. Mula-mula kena tengok gambar. Pertama ni, gambar ni tuang air seperti air. Ni letak gambar ni kalau ikut dia letak kertas. Yang ni dia cuma letakkan silinder penyukat pada tempat yang rata. Kemudian yang belakang ni letak kertas. Oh, yang ini tak, ini bacaan. Okey, jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, ambil bacaan isi padu dengan kedudukan aras mata pada meniskus cecair. Ini kalau ambil bacaan ni biasanya yang terakhir. Kedudukan aras mata. Maksudnya yang mana? Okey, kalau cikgu buat anak panah dia ke sini. Tu. Okey, jadi nanti tulis ambil bacaan. Okey, tulis semuanya sampai habis, sampai cecair ni. Tulis di sini. Cikgu tak tulislah sebab nak jimat masa untuk video ni. Yang kedua, letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat. Letakkan kertas putih. Yang mana satu letakkan kertas putih? Okey, yang ni lah kita nampak. Letakkan kertas putih. Terus kita pergi bawah sini. Ni. Yang ketiga, letakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Mana satu letak di tempat yang rata? Yang ketiga ni. Cikgu lari sikit.
Di sini terletak di tempat yang rata, dan akhir sekali tuang cecair ke dalam silinder penyukat. Tuang cecair yang ni lah yang paling awal. Yang mana susunan yang paling yang utama, yang bukan yang utama, susunan dia kalau ikut dia yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Yang mana kita susun? Okey, sebenarnya yang pertama, letakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Ini nombor 1. Jadi kat mana nombor 1? Ini. Kita akan tulis sini. Kemudian yang kedua, lepas letak silinder penyukat, kita tuang air. Ni yang kedua. Ini ialah yang kedua. Okey. Kemudian lepas yang kedua, yang ketiga mana? Letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat. Mana yang letak kertas putih? Sini. Ini yang ketiga. Dan paling akhir sekali, ambil bacaan isi padu. Ni yang paling akhir sekali. Jadi yang mana bacaan? Okey, itu cara susunannya kalau nak tulis langkah-langkahnya. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, seterusnya, mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Isi tempat kosong dengan jawapan betul tentang cara Aisyah mengukur isi padu spana menggunakan kaedah sesaran air. Dia guna kaedah sesaran air. Jadi Aisyah menggunakan apa untuk mengukur isi padu spana? Dia ukur isi padu spana tadi guna apa? Ni jawapannya. Kaedah sesaran air. Okey, buat tulisan cantik-cantik sikit lah ya. Bukan macam cikgu ni. Kaedah sesaran air. Cikgu padam sikit, tak nampak. Kaedah sesaran air. Okey, yang kedua, bacaan isi padu awal air ialah awal air yang ni. Bila dibesarkan jadi 30 ml. Aisyah menggunakan apa untuk mengikat spana? Dia gunakan apa ni? Dia gunakan benang untuk mengikat spana. Bacaan isi padu akhir air ni bila dibesarkan jadi 40. Jadi isi padu spana sama dengan bacaan isi padu akhir tolak isi padu awal. Akhirnya ialah 40 tolak yang awal 30. Jadi isi padu spana kita tahu 40 tolak 30 ialah 10 ml. Baik, seterusnya. Air ni menggunakan kaedah sesaran air untuk mengukur isi padu objek yang berikut. Ni objek-objek yang tak sekata. Jadi caranya menggunakan dia menggunakan tin Eureka dan silinder penyukat. Bila dimasukkan objek ni, contoh skru ni, maka air yang tersesar ni lah dia punya isi padu objek tersebut. Okey, kita kena tengok sini. Mangga berapa nilai dia kat sini? Ni macam 12 ml ya. Skru pula kalau tengok kat sini macam kurang daripada 5 kan, bawah sikit 3 ml. Ini pula ladung dah sampai 5. Okey, lebih kurang 5 ml. Okey, cikgu harap semua boleh faham apa yang kita pelajari hari ini ya. Okey, itu saja dari cikgu. Selamat belajar semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.